Assalamualaikum semua murid-murid. Kita sambung kembali tajuk reka bentuk mekatronik. Pada minggu lepas, cikgu dah terangkan berkenaan maksud mekatronik pada produk sedia ada. Sehingga pada hari ini, kita sambung semula apakah fungsi elemen dan juga kita akan hasilkan gambar rajah blok bagi produk mekatronik sedia ada. Sebelum kita teruskan tajuk-tajuk yang seterusnya, kita cuba ulang kaji bab reka bentuk elektronik di tingkatan 2, di mana ia akan menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal atau microcontroller. Pada bahagian input, kita akan perhatikan dan juga kita akan pastikan apakah komponen-komponen yang digunakan dalam peranti input. Kemudian, peranti unit pemprosesan pusat ataupun CPU, ini adalah bahagian proses. Apakah CPU yang kita gunakan, apakah unit-unit ataupun apakah alat-alat microcontroller yang akan kita gunakan pada unit pemprosesan. Dan yang terakhir adalah output dia, penghasilan daripada pemprosesan pusat, daripada bahagian input masuk proses, kemudian kita akan hasilkan pada bahagian output. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita tengok bahagian input. Bahagian input ni melibatkan beberapa komponen. Contoh di sini komponen yang pertama ni adalah komponen switch, merupakan komponen input, di mana switch ni akan kita gunakan untuk menekan dan memutuskan litar, menyambung dan juga memutuskan litar. Dan yang kedua ni pula adalah LDR ataupun litar peka cahaya, di mana apabila cahaya ada rintangannya akan jadi rendah. Ini contoh produknya lah. Ini contoh produk yang dihasilkan. Ini pula adalah sensor pada kereta, iaitu vision rear option, dan ini pula adalah lampu automatik apabila ada halangan ataupun haba. Okey, ini untuk pengawalan dalam peranti input kita. Okey, yang seterusnya pula adalah bahagian proses. Bagi bahagian proses ini akan menerima isyarat dari bahagian input. Setelah kita operasikan bahagian input, dan kita akan masuk bahagian yang kedua, iaitu bahagian proses. Dalam bahagian proses ini, kita punya peranti ni akan memproses isyarat mengikut pengaturcaraan yang telah kita tetapkan. Kita buat dulu pengaturcaraan itu dan juga kita akan proseskan dia untuk menghasilkan kerja-kerja yang seterusnya. Contoh di sini adalah kita menggunakan mikropengawal Arduino. Okey, ini bahasa-bahasanya lah. Daripada Arduino ni dia akan hantar kepada bahagian output. Okey, ini pula adalah bahagian output. Output adalah menjalankan tindakan dan menghantarnya ke peranti output. Setelah isyarat-isyarat daripada bahagian proses ini diterima, dia akan menghantar kepada bahagian output. Kita tengok apakah output yang boleh kita hasilkan. Yang pertama, kita boleh hasilkan lampu LED. Lampu LED ni akan menghasilkan cahaya. Yang kedua, outputnya pula adalah pembas. Apa dia yang dikatakan dengan pembas ini? Pembas ini adalah buzzer yang menghasilkan bunyi yang berfrekuensi tinggi. Dan yang ketiga adalah motor AT. Ingat lagi tak apa yang dikatakan sebagai motor AT? Murid-murid, motor AT adalah motor arus terus. Sumber elektriknya adalah daripada bateri. Dan yang kedua adalah motor AU. Apa yang dikatakan dengan motor AU ini? Motor AU adalah motor arus ulang alik.
Sumber bekalan tenaganya adalah daripada soket. Faham? Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah gambar rajah blok. Gambar rajah blok menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Urutan blok ditunjukkan oleh anak panah. Arah anak panah itu sendirilah. Setiap blok hendaklah dilabelkan mengikut nama peranti yang kita gunakan. Contoh di sini. Daripada bekalan kuasa ni kita akan ke proses. Bekalan kuasa ni akan dibekalkan ke bahagian proses. Ingat, di bahagian proses tu adalah bahagian pengaturcaraan. Kemudian bahagian input. Ingat balik bahagian input, contohnya switch. Dan juga bahagian output. Contoh bahagian output adalah motor ataupun LED. Okey. Mari kita cuba. Letakkan gambar rajah blok bagi sistem pengoperasian berikut. Okey, ini adalah bahagian proses. Arduino ni adalah bahagian proses. Bahagian inputnya mana? Ini bahagian inputnya iaitu switch. Bahagian outputnya adalah LED. Boleh faham Okey, tengok di sini. Bekalan kuasa 12V. Kita akan masuk kepada mikro pengawal. Apa mikro pengawalnya? Mikro pengawalnya adalah Arduino Uno. Okey, kemudian switch tekan tutup itu adalah dia punya input, manakala diod pemancar cahaya adalah outputnya. Boleh faham semua? Okey, kalau boleh faham, cikgu teruskan lagi gambar rajah blok. Ini yang akan kita hasilkan. Gambar rajah blok ni menghasilkan gambar rajah blok diagram produk mekatronik yang sedia ada. Okey, kita tengok ada input, ada proses dan juga output. Bagi input ada peranti masukan, pada proses ada peranti pengaturcaraan dan juga pengawal, serta peranti output adalah peranti keluarannya. Boleh faham semua? Okey, cikgu teruskan lagi tajuk kita dengan fungsi elemen mekatronik. Berapa elemen yang kita ada? Yang pertama tu elemen elektronik, kawalan dan pengaturcaraan dan kawalan serta elektrik. Okey, kita tengok elemen. Dalam bab ini kita akan belajar 3 contoh sistem mekatronik yang ada pada kereta kawalan jauh. Yang kedua, pintu gelangsa automatik, dan juga yang ketiga adalah mesin basuh automatik. Okey, boleh faham semua murid-murid? Okey, cikgu teruskan lagi. Produk yang pertama kita adalah kereta kawalan jauh. Kita tengok, kita analisa satu-satu apakah elemen-elemen yang ada dalam kereta kawalan jauh. Yang pertama adalah sistem mekanikal. Apa yang ada dalam kereta ni bagi dikategorikan sebagai sistem mekanikal, iaitu gear. Okey, pada kereta ni kita ada gear. Apa tujuan gear? Untuk mengurangkan atau meningkatkan laju motor. Ini contoh gear. Ini adalah gear rak dan pinang. Yang kedua adalah sistem elektrik. Apa tujuan sistem elektrik ini, murid-murid? Sistem elektrik adalah untuk membekalkan kuasa elektrik kepada bahagian-bahagian yang kita perlukan. Contohnya bahagian pengawalan dan juga pengaturcaraan. Hasil ataupun sumber yang digunakan adalah daripada bateri yang kita gunakan. Ini adalah contohnya, bateri membekalkan kuasa manakala motor AT akan memutarkan tayar ke kereta. Boleh faham murid-murid? Yang seterusnya adalah yang ketiga, sistem elektronik.
iaitu pemacu motor. Apa fungsi pemacu motor? Menerima dan mengeluarkan isyarat bagi pemacu motor untuk memacu motor AT. Kerana apa kita katakan sebagai motor AT? Ada yang boleh jawab? Sebab kita menggunakan bateri. Apabila menggunakan bateri sahaja, motor itu adalah motor arus terus. Okey, dan yang keempat adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Mikropengawal berfungsi untuk memproses isyarat, di mana isyarat yang kita perolehi daripada input. Boleh faham, murid-murid? Kalau boleh faham, setakat ini dulu yang boleh cikgu terangkan. Cikgu akan. Produk yang kedua kita adalah pintu gelangsar automatik. Dalam pintu gelangsar automatik ini beberapa elemen yang perlu kita lihat, iaitu yang pertama bagi sistem elektronik dia. Bagi sistem elektronik, kita akan gunakan pemacu motor dan juga penderia gerakan. Manakala sistem mekanikal dia, kita akan gunakan takal tali sawat. Ini adalah bertujuan untuk membuka dan menutup pintu. Manakala bagi sistem elektrik, kita lihat komponen yang digunakan adalah motor AT. Cuba ingat balik, AT ni adalah motor arus terus, pengubah atau juga dikenamakan sebagai transformer. Motor AT dengan tujuan menggerakkan takal dan juga tali sawat. Manakala transformer atau pengubah ini akan mengubahkan dan membekal arus voltan kepada motor. Yang keempat adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan, di mana mikropengawal berfungsi untuk mengawal isyarat-isyarat yang ada. Okey, kita teruskan lagi. Tengok sini adalah ditunjukkan juga kepada kita gambar rajah blok, di mana langkah pertama ni adalah untuk menentukan input, proses dan output. Manakala langkah kedua kita adalah melukis semula gambar rajah blok. Inputnya adalah penderia gerakan, prosesnya adalah mikropengawal, manakala outputnya adalah pemacu motor, motor arus terus, takal dan juga tali sawat. Okey, cuba murid-murid lihat pada buku teks dan juga pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan di sini. Input adalah pergerakan objek atau benda hidup seperti manusia dan sebagainya. Penderia gerakan akan mendetek ataupun mengesan gerakan. Mikropengawal akan buat perprosesan, manakala outputnya adalah pada motor arus terus. Produk yang ketiga adalah mesin basuh automatik. Dalam mesin basuh automatik ini kita akan tengok sistem-sistem yang ada di dalam mesin basuh automatik ini yang dikatakan sebagai elemen mekatronik. Yang pertama adalah sistem mekanikal, di mana terdapat takal, tali sawat, gear, galas berbola. Ini semua ataupun komponen-komponen ini akan membantu untuk menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Sistem yang kedua adalah sistem elektrik, di mana terdapatnya motor arus ulang-alik, pengubah dan juga pengubah iaitu transformer. Motor arus ulang-alik ini akan menggerakkan sistem mekanikal, manakala pengubah ni akan mengubah dan membekalkan arus ataupun aras voltan dan juga arus. Sistem yang ketiga adalah sistem elektronik, di mana terdapatnya panel kawalan dan juga papan litar tercetak. Butang on, off, start, pause antara komponen-komponen elektronik yang digunakan. Komponen-komponen lain seperti kapasitor dan diod juga terdapat pada litar tercetak. Dan sistem yang keempat adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan, di mana dalam sistem ini mikropengawal akan berfungsi untuk memproses isyarat
dan juga menghantar isyarat-isyarat yang ada kepada bahagian output. Okey, seterusnya adalah gambar rajah blok. Ini gambar rajah blok. Cikgu bulatkan. Okey, yang berwarna hijau ni gambar rajah blok. Langkah pertama kita adalah menentukan input, proses dan juga output. Langkah kedua, melukis semula gambar rajah blok tersebut. Di sini inputnya adalah mod pilihan dan penderia. Ini yang berada pada panel kawalan. Yang kedua, proses. Proses ni lebih kepada mikro pengawal dan juga pengaturcaraannya. Dan yang ketiga, outputnya adalah pemacu motor, motor arus ulang-alik, takal dan juga tali sawat. Okey, apabila kita lihat di sini, ini adalah bahagian input di mana kita ada mod pilihan ataupun ada panel pada panel dia. Kemudian penderia, maklumat akan dihantar dan diproses oleh mikro pengawal dan hasil daripada pemprosesan ini akan dihantar kepada outputnya. Okey, baiklah murid-murid, setakat ni dulu untuk tajuk kita. Cikgu mohon murid-murid buat nota pada muka surat pada tajuk-tajuk yang sebelum ini dan pastikan nota itu disiapkan. Latihan cikgu akan bagi dalam masa setengah jam lagi untuk dijawab di dalam Google Form. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.